Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang sedang menonton kami hari ini bertemankan saya Eliza Isham dan juga Derina. Kami bersiaran secara langsung daripada studio C Suka TV dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Apa khabar penonton setia Hawa, dan hari ini kita akan temankan anda daripada jam 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV, atau anda boleh memuat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton kami secara langsung melalui telefon bimbit sahaja. Betul tu, dan senang kan, dah akses ke mana-mana sahaja. Sekarang dah boleh menonton kat mana, dalam kereta tengah jam pun boleh juga, Liza. Betul, itu namanya teknologi. Teknologi sekarang. Okey, Derina, bercakap kita seronok kan. Saya ada satu isu lah nak bangkitkan dekat awak. Dan mungkin penonton juga akan rasakan tentang isu ni. Tentang apa, Liza? Tentang isu kesihatan kita. Betul. Sebab saya perasan kan, apabila kita dah meningkat usia kan, tak kira lelaki dan perempuan, saya rasa macam lebih takut. Sebab apa tahu? Sebab berpeluang untuk kita dapat sesuatu penyakit tu yang kronik sangat tinggi, Derina. Betul, sebab disebabkan dengan gaya pemakanan kita, Betul. Eliza, gaya amalan hidup kita, rutin-rutin halian kita, Eliza, kita tak jaga daripada usia yang muda sebegini, dan kita juga boleh berisiko untuk mendapatkan kanser. Kanser itu adalah satu penyakit yang saya rasa seluruh rakyat Malaysia takutkan, betul tak? Betul. Lebih lagi kalau kita di kaum wanita ini adalah kanser payudara dan juga kanser perut Cervix juga. dan sebagainya. Betul? Jadi kita nak bercakap kepada anda tentang kanser perut. Juga boleh dirujuk sebagai kanser gastrik. Ia adalah sel-sel kanser di dalam perut, dan kanser ini berlaku apabila atas sebab tertentu sel mula berkembang dengan cara yang tidak terkawal dan juga sangat-sangat berbahaya. Kanser ini. Jadi ia menyebabkan boleh juga menyebabkan kematian. Ini merupakan kanser kedua tertinggi di Malaysia, Liza. Kanser kedua tertinggi di Malaysia, Derina. Tapi kanser perut adalah kanser kelima yang paling biasa di dunia dan kanser ke-10 yang paling biasa di kalangan lelaki Malaysia, Derina. Betul. Jadi kanser perut sering berkembang perlahan dan mungkin telah berkembang untuk beberapa waktu sebelum sebarang gejala yang ketara muncul. Jadi risiko kita untuk mendapat kanser perut meningkat apabila kita semakin tua dan ia lebih kepada lelaki daripada wanita, Derina. Jangan terkejut jika usia muda pun dah dapat kanser perut, sebab gejala dia sangat banyak, Eliza. Mungkin kepada kalangan anda yang ada rasa tengah sakit perut, gastrik dan sebagainya, kerana ada bakteria yang akan berkembang dalam perut anda. Jadi kena ada langkah-langkah pencegahan untuk kita elakkan daripada kanser ini. Jadi kita nak kongsikan kepada anda dalam segmen Warta Ilmu. Jadi yang pertama kita nak kongsikan kepada anda tentang langkah-langkah untuk mencegah kanser perut ialah yang pertama, ini yang paling susah, Derina. Sebab kalau dah jadi rutin harian, memang susah nak ubah. Tu sangat betul. Susah. Jadi yang pertama sekali adalah perubahan gaya hidup yang lebih sihat. Jadi mereka yang mempunyai masalah berat badan yang berlebihan atau obes berisiko tinggi untuk mendapat kanser perut. Oleh demikian, kunci penyelesaian utama kepada masalah tersebut adalah pemakanan dan juga aktiviti fizikal. Selain daripada itu, pengambilan buah-buahan dan juga sayur-sayuran, tapi bukan jeruk ya penonton, boleh menurunkan risiko kanser perut memandangkan ia mengandungi antioksidan yang sangat tinggi. Jadi kita kena start dari sekarang, Liza, untuk kita ubah cara pemakanan kita, ambil makanan-makanan yang sihat, ambil protein, vitamin dan sebagainya. Tapi untuk tips tu, Derina, kita nak bagi start slow. Sebab Slow. kalau dia terus drastik, dia tak jadi. Dia tak jadi, Derina. Dan kita juga kena selalu bersenam untuk kita keluarkan toksik-toksik yang tak baik di dalam badan kita. Ya, betul. Dan seterusnya adalah untuk mengelakkan diri daripada merokok. Ini susah untuk kaum-kaum lelaki, Eliza. Saya rasa kalau bila dah tinggal tu, ni dia jadi macam kenapa? Tak boleh tak ni. boleh. Macam tu. Jadi kerana merokok ini dan juga penggunaan produk tembakau adalah sangat bahaya bagi tujuan lain untuk meningkatkan risiko kanser perut ini. Betul. Jadi tabiat ini merupakan punca kepada pelbagai jenis kanser di seluruh dunia. Jika anda memerlukan bantuan profesional untuk berhenti merokok,
silalah rujuk cepat-cepat. Betul tu. Memanglah agak susah bila kita dengar kepada mereka, tapi bila kita dah start buat, senang nanti. Betul, mungkin boleh bantu dengan pengambilan gula-gula Hex dan sebagainya. Kopi. Mungkin kopi mungkin akan membantu sedikit sebanyak. Jangan lupa penonton start slow. Betul. Yang penting kena mula. Kena mulakan. Jadi yang ketiga adalah ujian genetik bagi setiap individu yang berisiko. Jadi individu yang punya sejarah kanser perut dalam keluarga perlu didiagnosis dengan sindrom kanser warisan iaitu kanser usus, kanser payudara atau sindrom Lynch bagi membuatkan ujian genetik untuk mengetahui risiko barah perut. Jadi sindrom kanser warisan adalah individu yang mewarisi mutasi genetik menyebabkan mereka berisiko tinggi untuk mendapat masalah kanser tertentu. Jadi jangan salahkan warisan ibu bapa dan sebagainya. Yang penting kita kena mencegah dari awal. Itu yang paling penting, pergi buat medical check up. Bila dah medical check up, kalau ada tanda-tanda, insya-Allah boleh kita cegah daripada awal. Betul. Kita tahu kanser ni risikonya sangat tinggi juga, Eliza. Jadi jangan kita rasa cepat putus asa, terus kita mencegah daripada awal sebelum ia memudaratkan diri kita juga. Saya setuju. Seterusnya adalah kita perlu merawat jangkitan H. pylori. H. pylori ni adalah bakteria, Eliza. Dia akan tumbuh dalam perut kita. Walaupun pakar masih lagi tidak jelas berkenaan tentang peranan bakteria H. pylori dalam barah perut, rawatan jangkitan tersebut boleh membantu menurunkan risikonya. Oleh sebab jangkitan bakteria ini tidak menunjukkan manifestasi yang sama dengan jangkitan lain, terdapat beberapa cara doktor anda boleh membuat pengesahan. Antaranya kita perlu mengambil ujian darah bagi mengesan antibodi yang dihasilkan khusus untuk kita membasmi bakteria H. pylori ini. Seterusnya adalah ujian hembus urea bagi mengesahkan kehadiran bakteria H. pylori. Yang terakhir, prosedur biopsi, pengambilan sampel tisu perut menggunakan kaedah endoscopy. Jadi ini semua boleh dilakukan dekat hospital-hospital lah, betul tak? Kalau buat sendiri memang tak jadi. Betul, bakteria tu kalau boleh jangan ada dekat dalam perut kita, Eliza. Walaupun sekecil-kecil ni dia akan merebak, dia akan membahayakan juga. Betul. Kalau boleh kita cuba mencegah dari awal lah. Ambil tahu tentang badan kita. Dan Rina, mungkin ada juga di kalangan penonton di luar sana tertanya-tanya, apa sebenarnya kanser perut, simptom kanser perut? Sebab ada orang di luar sana cakap saya gastrik, sakit perut. Terus endorse dengan sakit perut, Rina. Jadi macam mana tu? Jadi proses patologi yang mendorong terjadinya kanser perut akan berlaku pada kadar yang sangat perlahan dan perubahan prakanser kebiasaannya bermula pada lapisan permukaan mukosa organ perut. Kerana ini jarang menyebabkan wujudnya gejala bagi masalah barah perut ini. Namun, jika lokaliti permukaan kanser perut berbeza bagi pengidap kanser, mereka sebenarnya boleh mengalami simptom-simptom seperti sakit abdomen terutamanya pada kawasan atas pusat, loya, selalu muntah, kurang selera makan atau cepat kenyang walaupun makan sedikit, hilang berat badan, najis berdarah dan juga pedih hulu hati. Jika anda mengalami mana-mana simptom di atas, tidak bermaksud anda mempunyai risiko kanser perut. Jadi kita kenalah mencegah daripada awal juga, Eliza. Betul. Jadi keadaan kesihatan lain seperti ulcer yang saya cakapkan, jangkitan mikroorganisma turut dimanifestasikan dengan simptom yang tersenarai. Oleh sebab majoriti penghidap tidak mengalami simptom pada peringkat permulaan penyakit, hanya segelintir sahaja yang didiagnosis dengan kanser perut tahap awal. Jadi kalau boleh kita elakkan segala risiko simptom ni. Kalau dah ada, terus pergi cek doktor supaya kita boleh elakkan membiak. Sebab kita tahu penyakit kanser membiak melalui sel-sel perut, sel-sel badan sendiri. Dan juga orang kata kanser perut ini berlaku ketika berusia 65 tahun ke atas. Sebenarnya daripada awal kita kena bermula amalkan daripada gaya hidup sihat supaya di kemudian hari kita tidak mengalami kanser-kanser seperti ini. Betul, dan kami harapkan info yang kami bawakan hari ini manfaat kepada anda. Jadi kalau ada simptom-simptom, cepat pergi cek doktor. Okay? Yang penting amalkan gaya hidup sihat. Sama-sama kita amalkan gaya hidup sihat. Bercakap tentang amalkan gaya hidup sihat, sebelum tu kita nak kongsikan juga kepada penonton tentang kebaikan habatus sauda dan juga minyak zaitun. Jadi gabungan habatus sauda dan juga minyak zaitun merupakan makanan sunnah yang tinggi khasiatnya dan penggunaan minyak zaitun dalam masakan dapat membantu untuk mengurangkan kolesterol yang tidak baik. Jadi kami nak kongsikan sesuatu untuk anda dalam segmen Info Sihat.
Tawaran hebat Suka Shop. Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan Olive Plus dari Herbs Garden. Kebaikan buah zaitun asli dengan serendah RM89 hanya di sukashop.com. Masih lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa. Untuk segmen ini, saya paling seronok, Liza. Saya pun suka. Sebab ramai juga tanya kita awal-awal bulan ni tak tahu nak lepak dekat mana, Eliza, nak pergi makan, nak pergi chatting, gathering dengan family dan sebagainya. Yang makanan pun sedap. Ya. Lepas tempat pun selesa. Yes. Yang boleh berbual daripada pagi sampai malam. OOTD. OOTD, betul, itu yang paling penting, betul lah Darina. Jadi kami tim Hawa seperti biasa kita akan kongsikan kepada anda tempat-tempat makan yang selesa, cantik, makanan sedap dan boleh OOTD dalam segmen Hangout Mana Sis. Hai semua. Jadi hari ni I nak bawa you pergi minum kopi. Sebab kita selalu stres dekat studio tu. Producer selalu marah kan. So hari ni kita macam chill sikit lah. Harap producer tak dengar lah apa kita cakap ni kan. Kalau dia dengar macam mana? Tak apalah, kita minta maaf je lah Kita tepi lah. Okay, jadi hari ni kita berada di Wan Wahid Grinder Wangsa Maju. Yes, jadi kat sini ada makanan yang menarik untuk anda dan juga dia punya interior design dia memang sangat-sangat classy. 80-an. Okay, tu. Jadi sebenarnya sangat sesuai dengan kita-kita yang berjiwa muda ni. Betul? Okay, so jadi, kita nak rasa sekarang makanan dia sedap ke tak? So korang kena ikut kita orang, okay? Jom. Kita memula operasi pada bulan 9. So basically now dah bulan 1, dah 5 bulan lah kita berada di sini. Idea, concept, because we went to Los Angeles before. So basically inspired by Los Angeles punya cafes vibes. Macam itulah. Very estetik dengan minimalist lah. Daripada segi vibe, Instagrammable. Sekarang kafe-kafe macam tu memang kita nak that kind of vibe. And then our tarikan is mainly our croffle and our coffee. Kita punya signature dish adalah Spanish latte lah. Dia coffee, dia ada a little bit condensed milk. Tapi kita make it balance lah. Maknanya dia tak terlalu manis dan tak terlalu pahit. Hai, nama saya Ilyas Omar. Saya owner Ayam Guys. Background saya marketing and communications, also brand building lah. Kenapa kita pilih nama Ayam Guys? Sebab kita punya menu semua berlandaskan ayam lah. Ayam goreng atau grilled chicken. Keunikan yang ada, kita punya menu berkonsepkan American State Fair food. Contohnya kita punya donut fried chicken sandwiches. Instead of buns, kita pakai donuts. Wow, banyaknya makanan depan kita ni, Mira. Tak sabar nak makan. Semua nampak sangat-sangat menarik Kan? Tapi sebelum kita makan, kita kena perkenalkan dulu apa nama makanan ni semua. Yang ada kat sebelah Mira tu adalah croffle apam balik. Yes, nampak menarik kan? Apam balik. Selalunya apa kat Selalu I makan masak apam balik biasa je. Yes. Kawasan malam. Okey, terusnya kita ada kat depan ini adalah bread butter pudding. Tu dia. So nice, sedapnya. Tak sabar nak makan? Yes. Okey, so dessert seterusnya? kita yang depan saya ni adalah apple cream. Ini nampak ni apple ada dia. apple, dia ada Okey. apple dekat sini dengan croffle. Ya Allah, laparnya. Ya. Tak sabar nak makan. Okey, Sabar, so sekarang Mira. ni kita nak kenalkan dia punya main pula. Ya. Okey, yang pertama sekali yang menarik perhatian I sebenarnya adalah ni. Sneaky ya. Chick namanya. Okey, kenapa dia menarik sebenarnya? Selalu kalau burger biasa dia guna roti bun kan? Yes. Ini dia guna roti donat. Kat tengah tu boleh nampak ada lubang macam Kita tunjuk kat donat. sini, dekat Kita belakang ni. pusingkan. Jadi boleh nampak dekat situ. Kenapa dia sneaky chick? Sebab ayam dia nak keluar dari lubang tu. Ya. Seterusnya, kita ada pancake chicken. Ya. So boleh nampak dekat sini pancake chicken ni dia ada sos dia sekali. Alright. Ada butter dan juga honey. Honey garlic. Ya. Okey, dan yang terakhir kita ada chicken wing.
Jadi yang special chicken wing ni Ash, dia ada 5 dipping sauce. Ya. Jadi korang boleh pilih nak pedas, nak cheese, nak apa, macam-macam boleh. Okey. Makanan kita dah settle. Kat tepi Minuman kita ni. pula. So yang kat tepi I ni adalah Spanish latte. Oh, Spanish latte. Ya. Ya. Okay, I punya adalah strawberry crush. You ada crush kat I kan? Sikit bukan. lah. Oh, tidak kan? Bukan, yang lain. Wow, kita ada Dia ada rasa-rasa macam ayam crispy yang ada sos Korea yang sedikit manis. lembut je kita gigit. Dan yang seterusnya Ash, cerita sikit pasal Ayu and minum air. Nampak tak ada dua cawan dekat depan I ni? Sebab I nak sangat minum kopi kan. So yang Spanish latte ni, dia orang yang tak minum kopi pun boleh minum. Sebab dia manis. Betul. Yes. Okay, next kita minum black latte. Oh, bukan black. Dark black. latte. Dark Confused. Okay, dark latte ni siapa-siapa yang suka minum kopi kosong, tak ada gula semua kan, boleh try dark latte. Ni memang kopi kau lah. Dan yang terakhirnya kita ada strawberry crush. Sangat-sangat manis, sangat sedap. Refreshing, of Yes, course. refreshing. Jadi kita nak sama makan sekarang ni? Alhamdulillah, kenyang perut. Ya, kenyang. Nampak ni perut dah macam ada baby kat dalam ni. Macam ada baby Jadi kalau anda nak tahu bila waktu beroperasinya, dekat sini dia buka Selasa hingga Khamis 9 pagi hingga 8 malam. Untuk hari Jumaat sampai Ahad pula dibuka pada 9 pagi hingga 9 malam. Weekend dah betul. lama sikit. Hari Isnin dia orang cuti. Yes, ditutup. Jadi kita pun dah kenyang ni Yes. Jadi kita nak ingatkan lagi sekali, jangan lupa datang ke 118 Grinder di Wangsa Maju. Yap. Kalau nak tahu dekat mana lagi kita orang pergi lepas ni, kafe-kafe yang best lagi, kena stay tune dalam segmen Hangout Mana Sis. Okay, bye. Bye. Meriah betul. Ash dengan Mira pergi makan. Kita pun tak sabar nak pergi, Eliza. Saya tengok masa sebab apa? Wangsa Maju boleh je kot. ni. Sempat kot nak pergi ni. Jadi kepada anda, kena pergi ramai-ramai di 118 Grinder di Wangsa Maju tu sebab dia hidangkan macam-macam jenis menu hidangan yang sangat sedap, Eliza. Tempat pun sangat-sangat menarik.
Betul, sangat estetik orang cakap kalau pakai bunga-bunga tu. Saya dah bayangkan OTD untuk wanita dah ni Darina. Jadi kepada anda di luar sana nak bawa family, adik-beradik ataupun nak jumpa dengan kawan ataupun crush for the first time. Dating kan? Boleh. Boleh pergi ke Cafe 118 Grinder yang berada di Wangsa Maju. Betul. Kalau anda rasa nak feel tenang-tenang, nak pergi membaca buku dan sebagainya, situ pun sangat-sangat sesuai sebab dia sangat minimalis, tempat yang santai dan tenang sahaja. Betul. Kalau tengok tadi pakcik tadi dia bercakap, saya rasa dalam meeting tu kan. Jadi nampaklah kafe tu sangat selesa untuk anda. Kita ada macam-macam menu, kita ada chicken donut tu, kita ada croffle dan sebagainya. Jadi itu adalah menu yang sesuai untuk kita kongsikan bersama-sama. Jangan lupa datang ramai-ramai di 118 Grinder di Wangsa Maju. Baiklah, kita dah berborak, kita dah dengar Mira dengan Ash makan. Betul. Jadi kita pun nak kena berehat sekejap lah kan? Kita pun kena makan juga. Betul, kita bagi penonton berehat sekejap. Betul. Dan kita kena berehat sebentar. Kita kembali selepas ini. Masih lagi bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa Inspirasi Wanita. Masa ini Wanita Luar Biasa. Dan seperti kita tahu Eliza, di dada akhbar di media sosial juga konflik peperangan antara Palestin dan juga Israel telah berlaku sejak 7 Oktober lagi. Dan masih sampai sekarang kita menyuarakan Eliza, menyedihkan lagi ia telah melibatkan lebih 10,000 jumlah penduduk Palestin yang terkorban di Gaza khususnya. Betul tu Rina. Kalau kita tengok pun di media sosial rata-rata rakyat Malaysia semua berkongsi video sedikit sebanyak yang meruntun jiwa Rina. Jadi untuk itu, untuk menunjukkan keprihatinan dan ambil kisah, kami dari Hawa telah mewujudkan satu segmen khas untuk berkongsi kisah-kisah dan kesan disebabkan oleh konflik itu dalam segmen Prihatin Palestin. Jadi untuk itu, untuk kita nak menyampaikan lagi maklumat-maklumat tentang bumi Palestin, kita jemput di studio Mr. Al-Mahdi Hussein, seorang kaunselor bagi bincangkan tentang topik keutuhan jati diri kita untuk kita melihat di mana sebenarnya akan perginya untuk kita menyokong Palestin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mr. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. El dan juga Rina macam mana? Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi menjemput Mr. Al di Suka TV pada hari ini. Sama-sama. Okay. Jadi tujuan kita memilih tajuk keutuhan jati diri sebenarnya Mr. Al sebagai pembuka segmen pertama Prihatin Palestin kita adalah kita perlu kenal diri kita dulu, betul tak? Betul. Sebab kita sebagai orang manusia, kita perlu kenal dan perlu pegang prinsip. Betul. Jadi untuk kita nak menyokong mana-mana pihak pun kita kena ada prinsip kita sendiri. Sebab itulah kita memilih tajuk ni sebenarnya. Dan Mr. Al adalah seorang kaunselor dan sebagainya. Mungkin Mr. Al lebih faham dalam konteks diri sendiri. Jadi di awal episod ni mungkin Mr. Al sendiri boleh rungkaikan ertinya jati diri yang sebenar, Mr. Al. Okey, hari ini memang sangat berseri-seri ya. Kita macam betul-betul bersolidariti hari ini. Memang sebenarnya Mr. Al sendiri faham yang kita mesti mempunyai prinsip dan jati diri yang kuat. Kita boleh takrifkan jati diri itu sebagai satu ciri-ciri yang unik ataupun ciri-ciri yang istimewa yang ada pada seorang individu tu. Kalau kita tengok daripada segi bahasa Inggeris tu dia panggil sebagai national identity. Maknanya apa identiti kita? Dia tak kisahlah lambang kepribadian seseorang individu ataupun sesuatu bangsa tu. Dia mesti ada jati diri yang kuat. Mana contohnya kalau dalam segi adat, agama ke, daripada bagi bahasa dia ke, kesenian hidup dan sebagainya, kita dah tunjukkan jati diri. Macam sekarang ni kita tengok El dan juga Rina, Mr. Al pun pakai juga kan. Betul. Kita sama-sama menyokong kuat ya sebab rejim Zionis Israel telah membunuh beribu-ribu
membantu rakyat Palestin. Kita sendiri terasa di sini dan kita mesti menunjukkan sokongan dan prinsip hidup yang kuat dalam hal ni. Keutuhan jati diri kita ini sebenarnya memberi kesan yang besar tentang bangsa, negara dan juga agama kita sendiri sebenarnya. Dan kita tahu juga manusia dia berubah-berubah. Betul. Jadi apa yang menjadikan seseorang itu perlu teguh untuk prinsip hidup masing-masing, Mr. Al? Okey, kita kena faham yang dalam prinsip hidup kita, kita mestilah memahami diri kita terlebih dahulu. Okey, kita panggil macam self concept awareness. Kalau kita tak faham diri kita, macam mana kita nak portray kepada dunia, betul? Jadi kita macamlah contoh, misal bagi contoh dalam perlembagaan kan, El. Kalau kita kata Melayu tu dalam perlembagaan dia tafsirkan 3, iaitu mestilah bertutur bahasa Melayu, ya, mereka mesti mengamalkan adat istiadat Melayu dan mestilah beragama Islam. Tapi kalau you tak boleh bertutur bahasa Melayu, you tak ada jati dirilah. You tak boleh mengamalkan adat istiadat, you tak ada jati diri. Okey, dan juga satu lagi you tak mengikut ajaran agama Islam kan. Jadi di situ penting yang kita kena faham. Kalau kita nak maksudkan bahawa kesedaran diri itu adalah kita kena faham diri kita, kita kena sayangi diri kita terlebih dahulu dan kita kena be true to ourselves. Betul, keutuhan pada pegangan kita. Betul, apa sebenarnya? betul. Apa pegangan kita? Sebab benda ni sangat kontroversi. Ya. Nanti kalau cakap lebih-lebih, habis kita punya Instagram kurang. Dia macam banyak persepsi daripada Betul. pemikiran. Betul. Sebab kita kena faham yang benda ini terlalu sensitif. Okey? Sebab kita melihat kepada satu maslahah di mana benda itu kita mesti perjuangkan sebab dia telah menyebabkan ramai rakyat Palestin terkorban. Ini dah lama cerita ni. Kita kena tunjukkan apa yang kita boleh tunjukkan di sini, apa yang kita boleh sokong, kita cuba buat. Macam contohnya yang amat berhormat Perdana Menteri kita buat himpunan solidariti itu kan. Itu adalah menunjukkan jati diri bangsa Malaysia yang mana kita memang berpegang teguh dengan prinsip ni bersungguh-sungguh cakap. Kita bersemangat hari ini. Berpegang teguh dengan prinsip hidup kita, menunjukkan bahawa kita bersungguh-sungguh dalam hal ini. Kita tak main-main dalam hal Palestin dan Israel ni. Sebab kita sendiri pun bukan sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia lah. Misal kita tak boleh bertoleransi dengan kekejaman yang berlaku sekarang. Kalau kita di social media, semuanya kes meninggal dan sebagainya, kecederaan tidak terkawal sebenarnya di sana. Jadi Mr. Al, berkaitan dengan isu Palestin ni kan, macam Mr. Al cakap tadi, mungkin isu ni agak sensitif. Orang netizen ni kadang-kadang salah cakap, dia unfollow terus, dia block kita terus, habis kan? Habis. Jadi adakah wajar bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapat dan pandangan masing-masing untuk isu Palestin ni, Mr. Al? Okey. Betul, Mr. setuju macam kata tadi. Nanti kita ada 1 juta dalam Instagram, tiba-tiba jadi 200,000. Jadi 500,000 saja. Ramai hilang. Cepat, dalam masa 1 hari je turun. 500,000. Sebab kita kena faham di dalam isu Palestin ni ada satu isu yang sangat besar. Betul. Dan bukan kita saja yang menentang Israel ni, seluruh dunia. Kita seolah-olah menerima pula kekejaman kalau kita menyokong. Jadi pada pendapat Mr. Al, berbalik kepada soalan Al tadi, manusia bebas untuk bersuara. Di dalam perlembagaan kita pun ada bagi tahu kita bebas untuk kita menyatakan pendapat kita. Jadi orang lain tu yang kalau dia tak setuju dengan kita, dia sepatutnya diam, dan tak sepatutnya dia sepatutnya diam. Sebab kalau dia menyatakan pendapat yang di mana majoriti, kita bercakap dalam konteks kongruent, dipanggil pemikiran yang harmoni, di mana semua orang bersetuju. Bukan saja di Malaysia, kata sepakat. Jadi semua orang kata bahawa kita semua menentang Palestin dan rejim Zionis ni. Jadi tiba-tiba ada satu yang marah kita, sepatutnya kita kena faham juga masalah di Israel. Itu kita kena diam sebab kita follow the majority. Okay? Jadi ramai orang yang bila kita buat sesuatu pun kita follow majority kan dalam kehidupan ni. Jadi kita kena harmonikan diri kita dan menerima. Okay? Kalau tidak, susahlah. Dia akan jadi isu yang besar dan ramai yang akan menentang dan sebagainya, macam kes di Instagram tadi lah. Instagram. Dan juga kalau kita lihat baru ni ada solidariti, ada seorang tak bagi mengibarkan
bendera dan laungan. sebagainya itu adalah sepatutnya diambil secara profesional lah, betul tak Mr. Kita kena faham yang hidup kita ni kita base kepada demokrasi. Demokratik adalah siapa yang menang, siapa yang ramai. Jadi yang ramai bersuara adalah majoriti. Mereka menentang rejim Zionis. Betul. Kita yang 1-2 ni yang nak menyokong sepatutnya kita diam. Betul. Kita jangan bercakap, diam. Jadi keadaan tu penting. Marah ni, marah. Marah. ni. Kalau cakap Palestin memang macam tu. Okey, betul. Kita tengok juga dekat media-media sosial ramai juga yang memberikan kesedaran tentang isu Palestin. Macam-macam mereka buat posting dan sebagainya. Tapi ada juga di kalangan mereka yang belum mendalami. Hanya mungkin mengikut trend dan sebagainya untuk membuat posting dan sebagainya. Jadi kita, di manakah perlu kita letak garis panduan kita untuk hidup bermasyarakat, untuk menyuarakan pendapat kita sendiri. Tapi Mr. Al, kena jawab kejap lagi. Kita bagi Mr. Al fikir dulu jawapan tu. Okay. Kita nak berehat Tengah sebentar. fikir. Kita minum dulu. Alright. Kembali selepas ini. Baiklah, anda masih lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa dan masih bersama kita untuk bincangkan isu prihatin Palestin. Bersama kita di studio adalah Mr. Al. Okey, berbalik kepada soalan tadi. Elisa. Kembali panas. Let's go. Kalau kita, Let's go. kalau kita tengok di media sosial rata-rata mengkongsikan kesedaran tentang Palestin ini sendiri. Jadi kita mana sebenarnya perlu kita letakkan garis panduan untuk kita yang hidup bermasyarakat ini untuk menyuarakan pendapat kita di media sosial, Mr. Al? Kita kena faham di negara kita ada undang-undang. Kita kembali kepada rukun negara. Senang. Pertama sekali kita semua kepercayaan kepada Tuhan. Lepas tu kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Kalau kita ikut 5 tata rukun negara ni, saya rasa benda ni tak akan jadi isu. Dan tak ada masalah. Setiap orang memahami tugas mereka sebagai seorang rakyat. Jadi mereka macam contoh kita bersolidariti ni di Aziata kalau tak silap misalnya bersama Perdana Menteri, itu satu tindakan yang bagus dan terpuji sebab negara-negara lain pun melakukan perkara yang sama, bukan saja negara kita. Betul, itu penting. Berbalik kepada pegangan kita lah. Kita balik kepada rukun negara kita, kan? Kalau kata contohnya Rina, kita kata kepercayaan semua orang percaya kan kepada agama masing-masing. Tapi kalau kita ikut dalam rukun negara, kita tak boleh terbabas dari ataupun terkeluar daripada benda itu. Kita kena pastikan kita tidak pergi terlalu jauh. Maknanya kita tiba-tiba kita ni rakyat Malaysia, kita tak sokong pula apa yang pemerintah ataupun kerajaan kita buat. Itu masalah. Perlu mendalami dulu baru kita buat sesuatu keputusan untuk kita nak buat posting dan sebagainya. Betul, tapi Mr. Al hari ini cakap pada saya, cakap pada kita semua, rujuk balik kepada rukun negara. Betul lah, mungkin ramai di luar sana yang lupa sebenarnya. Rukun negara kita yang penting. 5 rukun negara itu penting untuk kita amalkan secara bermasyarakat untuk dunia kita, untuk negara kita lebih aman dan damai sebenarnya. Ya, betul tu. Jadi Mr. Al, macam manakah cara-cara untuk membentuk jati diri seseorang itu untuk menjadi berperi kemanusiaan? Sebab macam Mr. Al cakap tadi, ada di social media, ada kata tak nak share lah. Lepas tu tak nak take sides lah, tak nak ada pilihan dan sebagainya kan. Jadi macam mana sebenarnya untuk bentuk jati diri dalam rakyat Malaysia ni untuk kita bersama-sama sebenarnya? Okey. Macam yang kita lihat, sebab tadi kita dah bagi satu definisi tentang jati diri itu adalah merupakan satu identiti, lambang kepribadian seorang individu ataupun negara. Jadi kita kena faham dalam konteks ini, kalau kita nak adakan elemen-elemen yang penting, macam misal suka mengambil Carl Rogers, merupakan salah seorang pakar daripada segi psikologi. Dia menggunakan kaedah pemusatan individu, tetapi dalam personality dia sendiri dia kata kita pertama sekali kena memahami. Dalam kita buat apa-apa pun kita kena memahami. Memahami juga orang lain mempunyai nasib yang berbeza. Di Palestin tak sama dengan kita. Memahami juga orang lain mempunyai keupayaan untuk memberi idea atau pendapat. Kita kena sentiasa memahamilah, bukan saja memahami dalam konteks itu, banyak lagi. Memahami orang lain pun bekerja juga, bukan kita saja boleh bekerja, betul? Yang keduanya kita kena ada empathy. Empathy yang tinggi. Empathy bukan bermaksud kita macam
simpati je. Kita meletakkan diri kita di tempat Palestin tu. Kita tengok kan kadang-kadang tengok di dalam social media menangis kita. Betul. Sebab bayi pun dibunuh. Betul, Kekejamannya terlalu teruk dan Tinggi. sangat teruk. Jadi kita kena memahami, lepas tu empathy dan ketiganya Mr. boleh kata kita jangan judge. Kita jangan judge. Bila orang tu misal suka boleh bawa cerita sikit. Boleh, silakan. Dia panggil value imposition kalau dalam kaunseling kami. Itu memaksa nilai-nilai untuk terima. Ada satu perempuan ni, dia memang tak percaya langsung kepada ubat-ubatan hospital. Dia percaya kepada ubat alternatif. Jadi nilai-nilai yang ada pada diri dia tu dia tak boleh paksa orang lain. Kalau dia percaya kepada ubat perubatan alternatif, dia boleh buat ubatan alternatif, tapi anak dia kena diarrhea. Anak dia dehydrate sampai doktor kata kalau 1 jam je tak hantar anak dia boleh meninggal. Anak dia sampai melepek di ruang tamu rumah dia. Hanya kerana dia tak percaya langsung kepada ubat-ubatan hospital. Jadi benda ni pun lebih kurang macam tu. Setiap orang mempunyai pandangan masing-masing tapi jangan memaksa orang untuk menerima nilai-nilai itu. Itu penting. Jadi supaya kita tidak menyakiti orang lain Betul, juga. Walaupun betul. prinsip kita macam tu, kita Betul. sentiasa kena fikir, mendalami macam Understanding Mr. Al tadi, kata, kan. ya. Contoh macam headline, Eliza. Headline dia macam-macam keluar headline. Tapi kita kena mendalami dulu apa naskah itu, buka balik, belik, fahami, baru kita judgekan sesuatu keputusan itu. Dan kalau kita lihat di media sosial juga, ramai yang mengambil langkah untuk tentang isu Palestin untuk memboikot perniagaan yang secara dasarnya menyokong Israel. Tapi dekat Malaysia juga di kalangan jenama ini yang membuka peluang kepada orang yang kurang upaya untuk peluang pekerjaan. Jadi macam mana pula Mr. Al? Ini sangat sensitif betul, kalau jawab ni lah yang Dekat tadi luar tu negara, Instagram betul. boleh Di kejap Malaysia. lagi. Di Malaysia ni Mr. Mr. Al mungkin boleh Mr. bagi. Al setuju, okey, pada satu pendapat yang lain di mana yang bekerja kat Malaysia bukan orang lain, rakyat kita juga. Betul. Mereka pun nak bagi makan mak bapak mereka, mereka nak bagi makan anak-anak mereka, mereka nak sara hidup mereka. Betul. Kan? Mereka pun nak hidup. Bukan yang kerja dekat McDonald tu orang Israel kan. Betul. Orang yang kita. kerja tu orang Orang kita. kita. Okey. Tapi kita kena faham tentang misal suka Profesor Anwar Ramli ya. Dia adalah merupakan pensyarah di Jabatan Usul dan Fiqh Universiti Melaya. Dia ada terangkan tentang maslahah dan juga mafsadah. Maknanya memang betul kita nak menghentikan keburukan yang dilakukan oleh rejim Zionis ni kan. Tapi pada yang sama dia kata kita kena betul-betul teliti. Adakah betul-betul dia memberi impak? Kita tak naklah macam hangat-hangat di ayam je kan. Betul. Hari ni kita boykot tapi Maybelline kita pakai juga. contoh. Betul, saya Tapi kita tak pergi McDonald tapi pakai Maybelline. Ada lagi makanan-makanan tertentu tak boleh sebut lah kan. Kita makan pula, kita masak guna pula produk tu. Sebenarnya banyak sangat. Jadi kita kena melihat. Tapi pada pendapat Mr. A sendiri, mungkin kerajaan perlu melakukan sesuatu lah kalau kita betul-betul bersolidariti tadi. Kita mesti bersatu padu, kita mesti mewujudkan perpaduan yang kukuh. Semua orang mesti menentang rejim Zionis. Betul. Sebab semua apa? orang. Sebab ini yang berlaku pada masyarakat kita. Masalahnya lah apabila, saya bukan nak cakap apa, tapi bila keluarga ataupun kawan-kawan yang bekerja di tempat-tempat yang Betul. orang kata Menerima bisnes kesan yang Israel besar. memberi kesan yang besar, kadang-kadang sampai dikeji, Betul. dikecam dan sebagainya. Itu yang kita tak nak, perpecahan dalam masyarakat. Dalam pada kita bersolidariti bersama untuk Palestin, Fikirkan. masyarakat kita kena jaga juga sebenarnya. Betul tak Dirina? Betul, faham. Dan saya nak tambah sikit boleh Makin, Liza? silakan. Silakan Dirina. Mr. Al, mungkin prinsip mereka tu untuk memboikot untuk selama-lamanya bagaimana pula? Tapi kita akan jawab kejap lagi Mr. Al sebab kita nak berehat Kita bagi sebentar. berehat Sekejap lagi kita sebentar. panjang sikit kita urai. Kita akan kembali selepas ini. Baiklah, anda masih lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa dan kita masih lagi tahan Mr. A lama sikit hari ini untuk bercakap tentang keutuhan jati diri bagi segmen baru kami di Prihatin Palestin. Yes, kalau Okey, saya tanya silakan. tadi Eliza, mungkin di kalangan kita adalah kelompok-kelompoknya yang memboikot secara bermusim Mr. Al. Jadi macam mana kita nak kekalkan prinsip diri kita sendiri sebenarnya Mr. Al?
Okey. Maksudnya ada yang macam kata bermusim. Memang betul. Macam kita barangan Bumi Putra. Ingat tak? Ya, Dulu betul, ramai orang betul ingat Lepas tak? tu terus Penuh semua di dalam sosial media kononnya, kononnya. Betul. Maknanya itu yang Mr. katakan hangat-hangat teh ayam tadi. Maknanya jati diri kita tak kuat. Kalau betul-betul kita nak boykot, mana memang kita bersolidariti tadi kita boykot. Selama-lamanya kita boykot. Okey. Ini sekejap kita boykot, sekejap kita tak boykot, sekejap kita dengar pula orang lain cakap macam Lepas ni. okey, kita tarik pun balik, dah, tarik balik. Jadi tak baguslah macam tu. Okey. Jadi penting untuk kita faham dulu, kita kena ada knowledge. Sebab tu kita jangan ikut social media. Kita baca dulu sejarah Palestin. Kita baca dulu sejarah Israel. Betul. Kita dah tahu sampai di dalam Al-Quran pun ada terangkan tentang betapa kejamnya Israel. Kalau setakat kita sedih, kita menangis. Tadi Mr. ada bincangkan juga di kampus. Kita sedih tengok dia bunuh bayi. Sebenarnya zaman dahulu, orang-orang Israel ni mereka membunuh Nabi. Nabi mereka bunuh. Jadi bayangkan, mereka langsung tidak kisah apa saja dunia, semua bersatu padu, mereka tetap melancarkan serangan terhadap Palestin. Jangan sekadar ikut trend lah. Kita perlu ada Betul. kesedaran dalam diri kita sendiri. Perlu kukuhkan prinsip kita juga. betul. Sebab kita tak boleh nak nafikan sebenarnya rakyat Malaysia memang bermusim sebenarnya. Kalau ikutkan daripada tahun lepas kes Gaza ni telah berlaku dan sebagainya. Tapi selepas habis raya, kes boykot ni terus hilang. Terus senang. goyang Dan prinsip sekarang kita. ni terus goyang. Betul Derina. Jadi itu yang kita nak tampilkan kepada anda bahawasanya jati diri perlu kuat untuk kita terus memboikot ataupun orang cakap apa menyokong solidariti Palestin pada hari ini. Kesedaran lah Betul, kena kuat. kesedaran tu kena kuat. Ya, betul. Tapi kan Mr. Al, saya tertarik dengan Mr. Al cakap tadi. Mr. Al ada kongsikan kepada student-student Mr. Al, betul tak? Jadi saya nak tanya juga Mr. Al, sejauh mana Mr. Al rasa perkongsian terhadap orang anak-anak muda tentang isu Palestin ni akan membantu untuk lebih menguatkan lagi jati diri rakyat Malaysia? Betul. Kadang-kadang Miss Al lihat sendiri daripada sudut perspektif, ada yang negatif. Oh, ada juga? Yang negatif. Oh. Jangan ingat semua akan positif. Sebab itu kita kata, tadi kita nak congruence pemikiran kita. Maknanya sama, betul. serentak. So, Kalau kata semua orang sepakat. kata sepakat. betul. Macam kita kata contohlah, kalau kita selalu orang condemn kita, kan El? Kita cakap sikit, Mr. Al condemn apa El cakap. Mr. El cakap sikit, Mr. Al condemn lagi. Apa macam perasaan dia? Mesti perasaan dia tak Rasa tenang kan tak dengan puas orang hati. tu. Kenapa? Kenapa? Jadi perspektif yang negatif tu memang ada. Jadi kita kena faham dalam hidup ni tiba-tiba ada seorang pelajar, 2-3 orang pelajar yang memang dia menyokong kuat Israel. Allahu Akbar. Jadi kan keadaan tu ada, tapi kita kena faham, kita membawa mereka kesatuan dan majoriti tadi menyokong apa yang kekejaman yang dilakukan terhadap Palestin. Kita semua sama-sama bersolidariti dan mengambil kira bahawa benda ni penting kan. Jadi kalau macam kadang-kadang ada yang 1-2 tu kita abaikan je. Sebab kita follow demokrasi. Betul. Kalau siapa yang menang mesti ada tak puas hati, betul? Tapi kalau sama juga macam ni, majoriti ramai menyokong Palestin. 2-3 orang tu abaikan. Itu yang Mr. Al cakap, mungkin kita boleh apa orang cakap respect, kita hormat apa pilihan mereka. Tapi macam biasalah kalau kita bermajoriti, kita pergi kepada majoriti dan yang tak setuju tu duduk diam-diam. Sebab tu kempen L penting daripada kerajaan. Kempen penting. Macam kita ada tadi NGO, kita ada ramai kita sendiri di Suka TV tunjuk kita punya prinsip yang teguh menyokong Palestinian. Itu penting. Sebab ini membuka mata ramai macam remaja-remaja mungkin mereka kurang pendedahan. Jadi kita mesti tegaskan apakah yang telah berlaku di bumi Palestin. Okey, di akhir-akhir ini Liza, apakah nasihat Mr. Al untuk masyarakat dekat luar sana yang merasakan bahawasanya prinsip perlu dipatuhi walaupun akan menyakiti sebenarnya? Orang-orang sekeliling mungkin prinsip mereka berbeza dengan kita Mr. Al. Jadi bagaimana? Memang kita kena faham kalau betul-betul kita mempunyai matlamat yang jelas. Betul? Mana innama a'malu binniat dia kata. Di dalam satu hadis Nabi, setiap amalan ataupun perbuatan itu adalah bergantung kepada niat. Jadi kalau kita memang sama-sama niat sebab kita tahu kekejaman Israel lakukan kepada rakyat Palestin, kita kena kukuhkan
kita punya prinsip hidup, jati diri kita. Kita mesti sama-sama turun dan bantu. Betul. Semua dalam social media kita mesti boycott kalau kita betul-betul menunjukkan kita mempunyai jati diri yang kukuh. Jadi pada Mr. Al sebagai rakyat Malaysia, Mr. Al sangat bersyukur sebab lahir di negara, sebab kalau masa Mr. Al kecil lagi buka pasport kan, Al ada tulis boleh pergi semua negara kecuali Israel. Jadi janganlah nak tanya lagi soalan tu. Mana Malaysia tidak menyokong negara yang dikenali kononnya oleh Israel. Tak ada negara Israel. Jadi penting benda ni. Jadi pada saya pun Mr. Al, kita sepatutnya meletakkan diri kita di tempat mereka. Mereka belum lagi kemerdekaan. Jadi kita perlu berikan sedikit support dan juga sokongan tu untuk mereka. Betul, sebagai seorang Muslim kita kena pegang juga dan juga rakyat Malaysia berpegang kepada rukun negara tadi. Betul. Rukun negara. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Mr. Al hari ini sudah dikongsikan dan kita harapkan semoga apa yang dikongsikan mendapat manfaat kepada penonton di luar sana. Betul. Terima kasih Mr. Al. Terima kasih Al dan juga Terima Rina. banyak. Terima kasih juga kami nak ucapkan kepada penonton Hawa yang sudi bersama kami daripada awal hingga akhir. Kami mohon maaf atas segala kesilapan dan mohon apa yang baik diambil jadikan iktibar. Itu saja daripada saya Riza Isham. Dan saya Darina, inspirasi wanita masa ini. Wanita luar biasa. Bye. Assalamualaikum.